الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir kita, Tuan Imam, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat. Tidak lupa kepada mantan Nazir kita, para pemimpin masyarakat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah dan berada di dalam sebuah majlis ilmu, mudah-mudahan mendapat naungan daripada Allah dan juga para malaikat yang merupakan sebagai kebaikan kita, amal kebaikan yang mana kita semua akan bertemu dengan Allah di yaumil mahsyar nanti membawa amalan masing-masing. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan hidup mati untuk tujuan supaya untuk melihat di mana amal yang terbaik di kalangan kita. Ayyukum ahsanu amalan. Yang terbaik amalan di kalangan kita. Amalan yang banyak belum tentu lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada satu hadis Nabi SAW mafhumnya, ada satu golongan yang banyak mengamalkan amalan ahli syurga, berbuat kebaikan di dunia, solat, haji, sedekah, puasa dan sebagainya, tetapi akhirnya diberikan su'ul khatimah oleh Allah, dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan kerana amal, tetapi bila dilihat, dikaji, ditafsir hadis tersebut, berkata Syekh Ramadan Al-Buti, yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan yang dilakukan bukan kerana semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dia buat amalan, betul, banyak amalan dia, tetapi amalan dia bukan ikhlas kerana Allah semata-mata. Buat kerana menunjuk-nunjuk, buat kerana takut dengan ayahnya, takut dengan maknya suruh datang ke sekolah, datang ke masjid, dia datang. Ini kita nak masuk dalam bulan Ramadan, akan datang insya-Allah minggu hadapan, bulan yang banyak amalan. Pastikan tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Tiap-tiap amalan yang kita lakukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan amalan kita masuk syurga, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nak dapat rahmat Allah bagaimana?
dengan cara mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pengajian kita berkaitan tentang faraid mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memberi panduan kepada kita dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kerana kata ulama, memakan harta daripada waris yang lain, maksudnya mengambil hak waris yang lain dari harta faraid juga termasuk antara salah satu perkara-perkara memakan harta secara batil. Na'udzubillahi min zalik. Minggu ini kita sambung pada muka surat yang ke-74 dalam bab syarat-syarat pusaka. Syurutul irthi, syarat-syarat bagi pusaka. Kena ada syarat. Tak cukup syarat maka tak berlakunya pusaka, tak berlakunya faraid. Kena ada syarat-syaratnya. Begitu juga dalam apa jua ibadah kita, solat kita ada syarat sahnya. Kena menghadap kiblat, masuk waktu, suci badan dari hadas dan juga najis. Semua ini syarat. Bukan rukun tetapi syarat. Rukun irthi lain, syarat irthi lain. Rukun yang lepas ke belum lagi masuk, akan datang rasanya. Rukun nanti, rukun pusaka, kemudian perkara-perkara yang menegah pusaka. Yang ini syarat pusaka. Tak cukup syarat maka tak berlakunya pusaka. Terdapat 4 syarat yang membolehkan seseorang mempusakai harta pusaka si mati. Yang pertama, pemilik harta meninggal dunia. Kena tuan harta mati dulu baru berlakunya pusaka. Kalau dia hidup tak berlaku lagi pusaka. Ini syarat berlakunya pusaka, mesti pemilik harta mati dulu. Macam mana nak tahu mati? Disahkan ada sejen matinya. Mati nanti ada beberapa jenis. Mati yang hukmi bagaimana? Yang ditentukan oleh pihak mahkamah tertentu, contoh tempoh tertentu dia diisytihar sebagai mati. Bagi orang yang mafqud, hilang, pergi ke laut tak balik-balik, bomba dengan pihak penyelamat cari, kok jumpa jenazahnya, tak jumpa-jumpa. Jadi kematiannya kematian hukmi diputuskan oleh pihak mahkamah. Jadi kita ada perbahasan berkaitan tentang kes orang yang mafqud. Bagaimana hartanya? Adakah boleh terus dibahagikan mengikut faraid? Dan bagaimana status isterinya? Adakah boleh berkahwin dengan lelaki lain? Dan bagaimana pula kalau dah berkahwin dengan lelaki lain, balik semula suami yang awal tadi? Dah jadi kecoh, macam cerita drama pula. Tapi inilah hukum. Hukum yang berkait dengan faraid. Faraid ini satu ilmu yang banyak berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Berkait dengan ilmu munakahan, berkait dengan ilmu jinayat, bab bunuh dan sebagainya, berkait dengan ilmu kedoktoran, kandungan dalam rahim dan sebagainya, dan yang pasti berkait dengan ilmu hisab. Mesti kena ada kira-kira. Tak ada kira-kira tak berlakunya faraid. Kena ada ilmu berkait dengan matematik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang meninggal dunia, halaka di sini bermaksud meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya. Jangan lihat pada bahagian 1/2 yang tu tak ada kaitan dengan syarat. Kita lihat pada syarat halakah tadi. Allah berfirman, jika seorang meninggal dunia, syaratnya kena mati. Kena mati dulu. Kalau tak mati, ada anak, ada saudara perempuan, tak berlaku faraid. Selagi tak mati pemilik harta, maka syarat yang pertama adalah pemilik harta kena meninggal dunia dahulu. Bagaimana nak menentukan sama ada memang ada kematiannya, sijilnya dan sebagainya, jenazahnya, ataupun kematian secara hukumi. Kematian seseorang dapat dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu yang pertama kematian hakiki. Kematian hakiki ialah kematian yang jelas,
iaitu keadaan seseorang yang tidak bernyawa yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang lelaki yang adil, atau dapat dibuktikan kematiannya seperti pengesahan doktor, laporan forensik dan sebagainya. Ini kematian biasalah yang kebanyakannya berlaku. Meninggal dunia, ada sijil matinya, ada pengesahan kematiannya daripada pihak doktor, pihak hospital dan sebagainya. Jika seseorang kembali hidup setelah kematiannya yang hakiki dengan apa cara sekalipun, seperti dia mempunyai karamah, dia disihir melalui perubatan, menggunakan teknologi dan sebagainya, maka harta pusakanya tidak dikembalikan semula, tak dapat balik dah. Dapat ke waris-warisnya. Ia kekal menjadi milik waris-warisnya. B. Kematian hukmi. Kematian hukmi ialah kematian seseorang yang ditetapkan oleh mahkamah. Ini berlaku apabila seseorang yang hilang ataupun mafqud dan tidak dapat dipastikan keadaannya sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Hilang, masuk hutan tak keluar-keluar, masuk pergi ke laut menjaring, yang ada sampan dia jumpa, orangnya tak jumpa. Cari 3 hari 3 malam, buat operasi tak jumpa jenazahnya. Maka kematian ini dinamakan kematian hukmi. Berapa tempohnya diputuskan oleh pihak mahkamah. Dalam wakil kita di Malaysia, pihak mahkamah yang berautoriti untuk menentukan sama ada orang ini hidup ataupun mati. Sebab berkait dengan perceraian, iddah isterinya, berkait dengan harta pusaka. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam hal mafqud, orang yang hilang, tempoh yang ditetapkan dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah selama tempoh 4 tahun. 4 tahun tak balik-balik, tak jumpa, tak tahu khabar, maka dia dikira mati secara hukmi. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tetapi kita di Malaysia terikat ataupun terkait dengan perundangan. Maka pihak yang berautoriti menentukan sama ada seseorang itu mati secara hukumi ataupun tidak adalah di pihak mahkamah. Berkait dengan insurans, berkait dengan takaful. Sekarang kita ada insurans, ada takaful. Syarat kena mati dulu. Mati dulu baru dapat insurans, baru dapat takaful. Macam mana nak mengesahkan? Pihak mahkamah yang berautoriti untuk mengesahkan. Pihak mahkamah akan menentukan kematiannya secara hukmi berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti umur, kesihatan, tempat, keadaan aman atau peperangan dan sebagainya. Lihat nota kaki di bawah nombor 73. Amalan di Malaysia ialah Mahkamah Sivil, iaitu Seksyen 108 Akta bla 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 bla. Ini terikat dengan perundangan kita di Malaysia. Saya suka kitab ini sebab penulis kaitkan dengan wakil semasa kita di Malaysia. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh yang Arab punya, tak jumpa perkara-perkara macam ni. Seksyen itu, seksyen ini, KWSP, tabung haji dan sebagainya, sok-sok pencen tak ada kat luar negara. Malaysia je ada. Seseorang akan dianggap mati berkuat kuasa pada masa hakim mengeluarkan perintah dan tidak pada masa dia hilang. Ini bermakna jika seseorang itu hilang selama 20 tahun, dia masih dianggap masih hidup selagi hakim tidak memutuskan perintah kematiannya secara hukumi. Nak cepat, adu cepatlah. Pergi ke mahkamah, adukan. Buat report dan sebagainya. Kalau kita pun senyap, pihak mahkamah tak putuskan, bermakna bertangguh sampailah 20 tahun, boleh jadi. Walaupun pada hukum asal menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu 4 tahun, tetapi kita di Malaysia terikat dengan undang-undang. Apabila dia dianggap masih hidup lagi, hartanya tidak menjadi harta pusaka dan dia juga adalah ahli waris yang berhak boleh mewarisi harta. Maksudnya apa? Kalau yang hilang ini ada ayah, dan sepanjang hilangnya itu ayahnya meninggal dunia, bahagian dia pun ada.
Orang lain tak boleh ambil bahagian orang yang hilang ni tadi. Dia tak boleh kata yang ini dah tak ada, tak tahu statusnya hidup lagi ke tak, kita ambil bahagian dia, kita bagi sama rata di antara kita. Tak boleh, haram hukumnya. Kerana dia masih lagi belum ditentukan kematiannya secara hukmi. Surat 76, jika seseorang yang telah ditetapkan sebagai kematian hukmi dan ahli waris telah membahagikan harta pusakanya, tidak lama kemudian dia didapati masih hidup, maka dikembalikan harta pusakanya yang masih ada sahaja. Kalau contoh dah diputuskan oleh pihak mahkamah, si Fulan bin si Fulan ditetapkan, dijatuhkan, maksudnya disahkan mati secara hukmi, maka waris-warisnya telah faraidkan hartanya. Daripada 10 juta dah dibelanjakan selama setahun itu 5 juta, ada baki 5 juta. Lepas setahun tiba-tiba muncul balik si mati ni, ada balik-balik ke rumah, maka dia tak boleh mengambil lagi hartanya yang telah dibelanjakan. Dikembalikan oleh waris apa yang tinggal tadi, yang 5 juta sahaja. 5 juta tak wajib ganti, sebab dia ambil berdasarkan pada keputusan mahkamah secara hukmi kematian orang tersebut. Si kematian takdiri, kematian janin apabila perbuatan jenayah ke atas ibunya atau dirinya. Pesalah dikehendaki membayar ghurah atau 1/20 diat bersamaan dengan 5 ekor unta kepada ahli waris janin tersebut. Bayaran tersebut difaraidkan kepada mereka. Sesetengah pendapat ulama menyatakan pesalah perlu membayar 50 dinar. Ini undang-undang menurut fiqh, tetapi apa-apa jua yang berlaku, kita di Malaysia kena pihak mahkamah yang memutuskan apa hukumannya dan bagaimana denda dan sebagainya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah waris masih hidup. Yang tadi si pemilik harta mati, maka berlakunya faraid. Yang kedua, waris hidup. Kalau waris mati dahulu, sebelum pemilik harta mati, waris tadi tak dikira sebagai waris. Syaratnya waris kena hidup semasa pemilik harta mati, walaupun bezanya 5 minit, walaupun bezanya 10 minit. Kemalangan sama-sama dalam kereta, na'udzubillah. Lihat pada sijil kematian, sijil matinya ada waktu jamnya, pukul berapa disahkan mati. Mana yang dulu mati? Kalau yang dulu mati ayah, kemudian lepas 10 minit anak mati, disahkan oleh pihak doktor, maka anak yang mati tadi ada haknya, pewarisannya daripada harta ayahnya. Ayahnya tak ada hak daripada pewarisan harta anaknya. Ustaz, orang dah mati Ustaz, dah tak perlu lagi dah harta. Betul, tetapi berkait dengan waris si mati yang kedua tadi, kerana ia termasuk dalam harta si mati yang kedua. Bercampur harta dia dengan harta yang diwarisi oleh si mati yang pertama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza stahalla al-mauludu waritha." Mafhumnya, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Hadis riwayat Abu Daud. Hidup ahli waris mestilah semasa pemilik harta meninggal dunia. Seseorang akan hilang kelayakan menjadi ahli waris jika dia mati sebelum pemilik harta meninggal dunia, atau mereka mati bersama, maka kedua-duanya tidak dapat mewarisi antara satu sama lain. Jika salah seorang atau keduanya ada hubungan kerabat, saling waris mewarisi. Keadaan ahli waris masih hidup terbahagi kepada dua. Yang pertama, hidupnya secara nyata, yakni hidup secara nyata ialah ahli waris itu masih bernyawa. Begitu juga ahli waris yang hilang, dia tetap mendapat bahagian faraid jika mahkamah belum menetapkannya sebagai kematian hukmi. Begitu juga seseorang yang koma, dia tetap dikira masih hidup dan dia berhak terhadap harta pusaka si mati.
sama ada si mati tadi ayah dia ke, pasangan dia ke, anak dia ke, dia antara waris yang berhak mendapat, maka dia berhak walaupun dalam keadaan dia tak sedar diri, koma, hilang dan sebagainya. Bahagian faraidnya akan diberikan setelah dia sembuh. Jika dia mati selepas itu, bahagian tersebut akan difaraidkan kepada ahli warisnya mengikut perkiraan yang kedua. Yang tadi kiraan yang pertama daripada kematian yang pertama. Yang ini kematian yang kedua, kiraan yang kedua daripada harta si mati yang kedua bercampur dengan bahagian yang dia dapat daripada kematian yang pertama. Yang kedua, secara takdir, hidup secara takdir ialah janin di dalam kandungan ibunya. Dia merupakan ahli waris yang berhak dan layak untuk menerima pusaka dengan syarat-syarat yang tertentu. Nanti kita akan masuk dalam penjelasan yang lebih lanjut dalam tajuk janin dalam kandungan. Saya tak ingat muka surat berapa, tapi belakang-belakang sikit lebih detail bagaimana nak dihukumkan bayi yang di dalam kandungan, adakah berhak menerima faraid ataupun tidak. Misalnya seseorang isteri yang telah sedang mengandung telah kematian suami, maka anak yang dalam kandungan itu merupakan ahli waris yang berhak kepada si mati kerana ia jenis waris secara takdir. Secara takdir, dan kena pastikan anak tadi anak yang sah taraf lah. Anak yang tidak sah taraf tidak termasuk sebagai ahli waris bagi ayahnya, tetapi dia waris bagi ibunya. Ibunya mati, anak ini anak yang tidak sah taraf juga beroleh faraid daripada harta ibunya sahaja. Daripada harta ayahnya tak dapat, walaupun secara biologinya ini ayah dia. Na'udzubillah, sebelum menikah berlaku, kemudian bertanggungjawab, berkahwin, bernikah, lahir, dan dia yakin semasa nikah tadi dah mengandung dah pun, bermakna anak ini tadi anak yang tidak sah taraf, tak boleh dinasabkan dan tak boleh mewarisi harta ayah lelaki ini tadi. Muka surat 78. Ahli waris yang mati selepas kematian pemilik harta walaupun tempoh masa kematian mereka adalah sedetik, ahli waris tersebut tetap mendapat bahagian faraidnya. Bahagian itu akan difaraidkan kepada ahli warisnya yang lain. Seumpama suami dan isteri meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya, na'udzubillah. Menurut saksi tempat kejadian, isteri mati terlebih dahulu, kemudian suami pula mati, maka suami berhak mendapat faraid daripada harta pusaka isterinya. Kemudian hak faraid itu diberikan kepada ahli waris suami mengikut faraid pula. Maksudnya akan ada dua perkiraan. Perkiraan yang pertama daripada kematian yang pertama, isterinya tadi mati dulu. Daripada isteri ni tadi berapa warisnya, ada tak ayahnya, ada tak ibunya, ada tak suaminya. Suaminya ada, suaminya hidup sikit sekejap je, 5 minit, dapat juga harta pusaka, dan ada anak-anaknya, anak-anak yang sama juga daripada suaminya, tapi anak-anak ini akan mewarisi harta ibunya tadi. Perkiraan yang pertama dah bagi, baru kiraan yang kedua pula daripada harta suami tadi, dicampur dengan harta yang dia dapat daripada faraid isteri ni tadi. Kira balik bagian suami, ayahnya ada ke tak ada? Ada. Ibunya ada. Pasangan dah mati dulu 5 minit daripada dia, tak dapat dah. Anak-anak ada, okey, anak-anak akan dapat 2 kali. Satu daripada harta ibunya dan satu lagi daripada harta ayahnya. 2 kali pengiraan. Jika berlaku kematian serentak atau tidak dapat dipastikan siapa mati dahulu dan siapa yang mati kemudian, maka mereka tidak mewarisi antara satu sama lain. Jadi terus sahaja bagi kepada waris yang sedia ada. Tak payah nak pening-pening siapa mati dulu ni, tak tahu ni. Nak pening-pening, terus bahagi kepada waris yang masih hidup ketika itu, siapa yang ada lagi.
Hubungan si mati dan ahli waris diketahui dengan jelas. Ini syarat yang ketiga. Hubungan antara orang yang mewarisi dan pemilik harta kena jelas. Mentang-mentang kawan 7 tahun mati-mati, kemudian datang orang mengaku anaknya, tak jelas hubungan. Kerana harta sanggup mengaku ini ayah saya, tunjuk sijil lahir, tiba-tiba salah nama. Sebab harta sanggup menipu. Tak boleh. Kena jelas hubungan antara yang mewarisi dan juga si mati. Wajib diketahui hubungan si mati dengan ahli warisnya, sama ada melalui pernikahan yang sah, nasab yang betul, atau pembebasan hamba. Ini 3 perkara. Nanti kita dah masuk belum? Dah masuk rasanya. 3 sebab seseorang itu mewarisi harta pusaka. Yang pertama dengan kerana perkahwinan, yang kedua dengan kerana nasab keturunan, dan yang ketiga dengan sebab penghambaan walak. Jadi ada 3-3 ini hubungannya dia layak, kena tunjukkan bukti. Sebab tu kalau urusan di unit pusaka kecil, tuan-tuan kalau yang dah pernah berurusan di sana, mereka nak lihat apa hubungan kita dengan si mati. Kena tunjukkan, kena lampirkan sijil lahir, IC, sijil mati, si mati, dan apa hubungan. Kalau samar-samar ataupun tak jelas, mereka akan tolak. Ini bukan waris. Kena buktikan, lampirkan. Kita ini benar-benar anak daripada si mati, sama ada anak lelaki atau anak perempuan ataupun waris-waris yang lain. Maklumat tentang hubungan tersebut hendaklah diketahui secara terperinci. Contohnya, saudara lelaki si mati perlu dijelaskan sama ada saudara tersebut seibu sebapa, sebapa atau seibu. Saudara ni ada 3. Dalam ahli waris, saudara ada 3 jenis. Yang pertama, saudara seibu sebapa, sama bapa sama mak. Yang kedua, saudara sebapa, bapanya sama, maknya lain, bapanya kahwin 2. Yang ketiga, saudara seibu, ibunya sama, ayahnya lain, maknya janda, ayah dah mati, kahwin dengan lelaki lain, dapat anak lain, maka saudara seibu, sama ibu, lain bapa. 3-3 ni ahli waris. Cuma tak semua dapat. Nanti kita akan masuk dalam satu bab al-hajbu, penghalangan. Penghalangan, siapa waris yang menghalang waris yang lain, mana yang lebih dekat dengan si mati, maka dia akan menghalang waris yang jauh hubungan dengan si mati. Nanti kita akan masuk lebih terperinci. Ini kerana hukum pembahagian faraid bagi setiap ahli waris tersebut adalah berbeza. Kalau ada soalan boleh tulis siap-siap dekat kertas, nanti kita terus baca saja kalau ada soalan. Jika ada perselisihan tentang status hubungan si mati dan ahli waris, maka perlu dibawa masalah tersebut kepada mahkamah syariah untuk diselesaikan. Yang keempat, syarat yang keempat, tiada perkara yang menegah daripada mendapat pusaka. Apa perkara yang menegah? Lepas ni kita akan masuk. Penegahan pusaka 3 perkara: pembunuhan, berbeza agama, dan juga dengan sebab walak. Perkara-perkara tersebut adalah membunuh, berlainan agama, dan hamba. Ketiga-tiga perkara ini yang akan dijelaskan pada tajuk berikutnya. Setakat ini dalam bab syarat-syarat pusaka ada soalan sebelum kita masuk dalam bab penegahan pusaka? Kalau tak ada, semua ngangguk, semua faham, alhamdulillah. Muka surat 80. Penegahan pusaka, mawani'ul irthi. Bila ada penegahan ini, maka seseorang itu akan tertegah daripada mewarisi harta pusaka, walaupun dia ada kaitan dengan si mati. Dia anak si mati ke, dia ayah si mati ke, dia suami si mati ke, dia isteri si mati ke. Bila dia ada antara salah satu 3 perkara yang boleh menegah dia daripada mewarisi harta pusaka, maka dia akan tertegah. Soalan, mula-mula angkat sumpah bagi sama rata,
Sekarang sebahagian waris nak faraid pula, boleh tak? 4 orang nak faraid, 5 orang nak sama rata. Yang mula-mula ni saya nak kena tahu status dulu. Mula-mula angkat sumpah bagi sama rata ni dah tahu ke belum bahagian dia mengikut faraid? Jawapannya berkait dengan benda tu. Sebab nak bagi sama rata 3 syarat. Semua ahli waris akil baligh. Yang kedua, tahu dahulu jatah atau bahagian dia mengikut faraid. Yang ketiga, rela hati. Bila kata mula-mula angkat sumpah bagi sama rata, mungkinlah sama rata tu semua tu setuju sebab akil baligh dan juga redha. Tetapi tahu tak dulu masa mula-mula angkat sumpah sama rata berapa bahagian masing-masing mengikut faraid? Kalau tahu, maka dia berubah fikiran, dah tak boleh dah lah. Sebab awal-awal tu dah cukup syarat untuk taharus. Taharus maknanya apa? Keluar daripada perkiraan faraid, sama ada nak sama rata, muafakat dan sebagainya. Kalau tak ada syarat, maksudnya tak tahu bahagian faraid berapa, tiba-tiba masuk kuliah dengan ceramah ustaz kata mesti kena ikut faraid, bahagiannya banyak, dia ubah fikiran. Maka boleh untuk dia berubah fikiran. Dan yang lain tak boleh kata dia tamak. Tamak ni maknanya apa? Ambil hak orang lain, masuk poket sendiri. Yang kawan ni bukan tamak, dia ambil hak dia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 orang nak faraid, 5 orang nak sama rata. Saya boleh agaklah yang 4 orang ni semua lelaki. Sebab bahagian lelaki banyak. Li zakari mithlu hazil unsayain. Bahagian lelaki separuh 2 kali ganda daripada perempuan. Kalau seorang lelaki, seorang perempuan ada 3,000. Yang lelaki 2,000, yang perempuan 1,000. Itu nisbah bagi lelaki 2, perempuan 1. 5 orang nak sama rata. Kalau yang 4 ini nak faraid, dan waktu angkat sumpah mula-mula tu dia tak tahu berapa bahagian dia. Bila dia dah tahu dia nak faraid, maka yang 5 orang ini wajib bagi bahagian dia. Saya cakap 2 jawapan sebab saya tak tahu keadaan mula-mula tadi, sama ada dia dah tahu ataupun tidak, cukup ataupun tidak syarat untuk taharus. Kalau cukup bermakna salah, tak boleh lagi dah sebab dia dah angkat sumpah. Tapi kalau dia nak paksa juga, bagi je lah. Daripada mengelak pertelingkahan keluarga, daripada bergaduh tak bertegur siapa bertahun-tahun, bagilah kalau dia nak sangat. Benda ni semua tak mesti, tetapi atas rela hati kita. Yang pasti, yang penting, jangan sampai kita membelakangkan syariat. Kita dah lepas berkaitan tentang hukum membahagikan pusaka mengikut kaedah faraid adalah wajib. Bila kata wajib, bukan terus tukar nama, tak. Maknanya semua kena tahu dahulu berapa bahagian mengikut faraid. Bila dah tahu, barulah timbul rasa redha nak sama rata ke nak muafakat. Kalau tak tahu, mustahil akan redha. Haji nak derma ke untuk puasa nanti, buka puasa nak berapa? Tak tahu. Nak derma tak? Nak, saya nak infak. Berapa? Tak tahu. Jadi tak? Tak jadi. Maknanya dia kena tahu dulu berapa dia nak infak. Haji nak infak 1 juta ke? Tak nak, banyak sangat. Haji nak infak 1,000? Nak. Kena tahu dulu, baru ada keredaan dia. Sama juga dalam keadaan taharus dalam isu faraid. Syaratnya mesti kena tahu. Di kalangan ahli waris yang berhak, kena tahu dahulu berapa bahagian mereka setiap seorang. Barulah akan timbul rasa redha untuk menyerahkan haknya kepada waris yang lain yang lebih sedikit. Dan redha ini, kebenaran redha ini daripada waris yang asalnya banyak menjadi sikit. Terutama waris lelaki lah. Biasanya dia punya asal banyak mengikut faraid, tetapi dia nak sama rata. Dia nak serahkan sebahagian hak dia, bahagian dia kepada waris perempuan, adik-beradik perempuan, kakak atau adik perempuan dia, supaya sama rata. Kena dapat keredaan abang ni tadi, yang lelaki. Yang perempuan tak mesti minta redha, mesti je nak punya. Tak payah minta redha, mesti je nak. Daripada sikit jadi banyak. Yang dikatakan redha tadi daripada waris lelaki, mesti kena ada. Keadaan mereka ketika itu walaupun masih bernyawa, tetapi mereka dianggap sebagai tidak wujud.
Penegahan ini juga dinamakan sebagai halangan wasfi, al-hajbu bil wasfi. Seseorang itu akan tertegah daripada menerima harta pusaka oleh sebab 3 perkara, iaitu yang pertama dengan sebab pembunuhan. Pembunuhan ini agak panjang perinciannya. Syak dah masuk ke? Kalau misal kata si mati lelaki, ada isteri dan ada anak-anak, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Isterinya disabitkan membunuh suaminya, maka bahagian anak-anak ini tadi akan dapat sepenuhnya. Isteri ini tadi dianggap tidak wujud, tak ada bahagian dia mengikut faraid. Begitu juga sebaliknya, isteri yang bunuh suami atau suami yang bunuh isteri, jadi hak bagi yang hidup tak ada dah, terus dibahagikan kepada waris yang lain. Sebab yang pertama pembunuhan. Wa an Amru bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirathi syai'un, rawahun Nasa'i. Daripada Amru bin Syu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seseorang yang menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya akan ditegah daripada menerima harta pusaka si mati, seumpamanya anak membunuh ayahnya atau isteri membunuh suaminya. Maka yang membunuh ini tertegah daripada mewarisi harta yang kena bunuh. Hanya berkait dengan pemilik harta sahaja, dengan si mati sahaja. Kalau dia membunuh tapi dia bunuh orang lain, yang mati bapaknya, dia sebagai waris. Dia title sebagai pembunuh, tetapi dia bukan bunuh ayahnya, dia bunuh orang lain, tak ada kaitan pun dengan ayahnya. Ayahnya mati, maka dia dapat harta pusaka daripada ayahnya. Yang dikatakan pembunuh tadi, dengan sebab matinya pemilik harta, dia punca, maka dia terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Selain itu juga, dia tidak dapat mempengaruhi bahagian dan tidak boleh menghalang ahli waris yang lain. Dia dianggap sebagai tak wujud langsung dan tak ada mempengaruhi bahagian orang lain. Seperti contoh, si mati lelaki, ada isteri dan ada anak lelaki seorang. Isteri ni tadi pada asalnya dapat 1/8 kerana suaminya si mati ada anak. Tetapi anak ni tadi disabitkan bersalah kerana membunuh ayahnya, maka anak ini akan terhalang daripada mewarisi harta bapanya. Dia dianggap tiada dan bahagian isteri ni tadi bukan lagi 1/8 tetapi jadi 1/4. Bahagiannya 1/4 kerana suaminya walaupun ada anak tetapi dianggap tiada anak kerana anaknya tertegah daripada mewarisi harta pusaka. Selain itu juga, dia tidak dapat mempengaruhi bahagian dan tidak boleh menghalang ahli waris yang lain. Dia dianggap sebagai tidak wujud di sisi syarak. Menurut mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan akan menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka, seperti A. Pembunuhan dengan niat, iaitu membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang biasa boleh membunuh, seperti mengelar leher dengan pisau. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, kita dikejutkan di Malaysia satu kes anak menyembelih ibunya di daerah Kuala Selangor, tak silap saya. Ini kes dadah lah. Biasa kalau kes dadah ni tak mustahil tak dijauhkan keluarga kita daripada terjerumus dengan dadah. Hilang pertimbangan akal. Anak bunuh bukan biasa-biasa, sembelih ibunya hanya kerana nak duit beli dadah. Na'udzubillah. Ini yang jenis pertama, dibunuh secara sengaja menggunakan alat. B. Pembunuh hampir sengaja, maksudnya tak sengaja tetapi hampir dengan sengaja, iaitu pembunuhan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak boleh membunuh, seperti dengan memukul mangsa dengan kayu yang kecil
dan dengan perlahan mangsa mati akibat pukulan tersebut yang terkena pada bahagian yang boleh menyebabkan kematian pun dia terhalang. Kalau dia sebagai anak, maka dia terhalang daripada mewarisi harta bapanya dengan sebab mati bapanya tadi, walaupun tak sengaja menggunakan bahan atau alat yang tumpul kecil, tetapi dengan sebab tindakan dia bapanya mati, maka dia juga terhalang daripada mewarisi harta bapanya tadi. C. Pembunuhan tanpa niat atau tidak sengaja, iaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh, seperti seorang terlanggar anaknya menyebabkan anaknya mati. Tak sengaja pun terhalang. Apalagi contoh pembunuhan tak sengaja. Rumah kita contoh dalam renovate, tengah baik pulih rumah, depan pintu tu kita korek lubang, tiba-tiba ayah datang tak bagi tahu, ayah termasuk dalam lubang, mati. Na'udzubillah, kita terhalang mewarisi harta ayah kita. Tak sengaja juga termasuk dalam perkara yang menghalang daripada mewarisi. Di pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanak belum baligh, orang kurang upaya atau orang gila juga termasuk terhalang. Dia gila, anaknya ni gila, kurang akal, kemudian bunuh ayahnya. Orang gila dosa tak? Tak berdosa, sebab dia tak ada akal, tak cukup, tak sempurna akalnya. Dia tak berdosa, tapi dia terhalang daripada mewarisi harta ayahnya. I. Pembunuhan dilakukan dengan hak, seperti abang membunuh adik sebab mempertahankan dirinya. Dari sudut hak, dia berhak mempertahankan diri dari sudut hukum fiqh dalam bab jinayat, tetapi dia juga terhalang daripada mewarisi harta adiknya yang dia bunuh secara tak sengaja, yang mati dengan sebab abangnya tadi mempertahankan diri. F. Seseorang hakim atau qadi yang menjatuhkan hukuman mati terhadap anaknya kerana kesalahan membunuh. Ayahnya hakim, anaknya disabitkan bersalah kerana mengedar dadah, na'udzubillah, dan hukumannya semua sudah maklum, mandatori, gantung sampai mati. Ayahnya berdosa tak? Ayahnya menjalankan tugas, menjalankan tanggungjawab sebagai hakim. Walaupun ada setengah-setengah tak boleh ayah mengadili anak, tetapi andai berlaku begitu, ayahnya sebagai hakim memutuskan anaknya memang betul-betul bersalah dan digantung sampai mati ataupun hukuman mati, ayahnya tadi tak berdosa tetapi terhalang daripada mewarisi harta anak ni tadi. Nak kata cukup ketat dalam hal mewarisi harta dalam berkait dengan bab pembunuhan. Tak sengaja pun terhalang. Sengaja tetapi dengan hak, maknanya dengan cara yang betul, pun terhalang. G. Anak menjadi saksi atau memberi sokongan kepada saksi yang menyebabkan hukuman mati dijatuhkan kepada bapanya. Ini lagi jauh. Kalau menurut akal kita, ini pun terhalang ke? Ya, terhalang. Anaknya saksi dalam perbicaraan, bukan hakim, saksi. Ayahnya ni disabitkan bersalah, mengedar dadah, na'udzubillah. Anak menjadi saksi. Salah tak anak ni? Tak salah lah. Jadi saksi. Dari sudut hukum tak berdosa. Saksi yang adil, betul, memang betul ayah saya ni mengedar dadah saya sebagai saksi. Mati bapaknya, dihukumkan gantung sampai mati. Anak ni tadi terhalang daripada mewarisi harta bapanya. H. Isteri waris dipaksa atau diugut supaya membunuh suaminya. Pistol kat leher. Ini pedang, bunuh suami kau. Kalau tak bunuh, aku tembak. Dia bunuh suami dia. Terpaksa kerana menyelamatkan nyawanya. Duga isteri ni tadi terhalang daripada mewarisi harta suaminya. Dan I. Suami mengupah atau menyuruh orang lain untuk membunuh isterinya. Dia tak bunuh, tetapi dia upah. Pembunuh upahan. Bagi duit sekian-sekian, bunuh isteri aku. Sebab dia ada insurans, nanti aku dapat insurans. Dia tak boleh mewarisi harta isterinya. Apa yang kita nampak
dari syarat-syarat bab pembunuhan ini. Islam sangat menitik beratkan dari sumber harta yang kita dapat. Bahkan dalam hal kita jumpa sesuatu barang pun, kita tak boleh terus guna. Kena hebahkan, iklankan setahun. Lepas setahun baru dibenarkan harus untuk kita guna barang yang kita jumpa. Esoknya tuannya tuntut, "Ji, barang saya ji tahun lepas." Wajib kita ganti balik. Sampai tahap macam tu Islam nak menitik beratkan dalam hal pemilikan harta. Sebab setiap benda harta yang masuk dalam diri kita, kullu lahmin, kata Nabi, tiap-tiap daging, kullu lahmin nabatat min haramin, yang tumbuh dari sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya. Na'udzubillah. Dalam bab pembunuhan ini, ulama sepakat apa jenis pembunuhan, sengaja atau tidak, bersebab ataupun tidak, dia terhalang daripada mewarisi harta. Salah satu kaedah fiqh ialah man isti'jalu asy-syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Maksudnya, sesiapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba masanya, maka hukumnya dia ditegah daripada mendapatkannya. Ini kaedah fiqh yang diambil bagi menentukan status pembunuh ni tadi. Dia menyebabkan kematian orang tersebut, mencepatkan kematian dia, dengan sebab menjadi saksi sahaja kawan tu tadi mati, dijatuhkan hukuman mandatori, gantung sampai mati. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka, namun harta pusakanya boleh diwarisi oleh ahli warisnya jika dia meninggal dunia. Sebab yang terhalang yang membunuh saja, yang menerima. Tetapi kalau dia mati, waris lain berhak daripada harta dia, bukan terhalang. Yang dikatakan terhalang hanya pembunuh sahaja. Kalau yang mati itu pembunuh, dia ada harta tadi tak terhalang kepada waris-waris, akan dapat. Yang terhalang orang yang membunuh tadi. Adapun seseorang yang tidak menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya, maka dia layak terima harta pusaka. Misalnya, dia telah membunuh jirannya, kemudian bapanya mati sebab kemalangan jalan raya, maka dia berhak terhadap harta pusaka bapanya itu. Dia status pembunuh, tetapi bukan bunuh orang yang pemilik harta yang dia warisi, bukan membunuh ayahnya, dia bunuh orang lain. Statusnya dia pembunuh, dia layak mewarisi harta bapanya. Di antara hikmah pembunuh tidak dapat mewarisi harta mangsa yang dibunuhnya ialah untuk menjaga kepentingan institusi kekeluargaan supaya terhindar daripada rasa tamak ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka dengan segera. Kalau tak dihalang begini, mudah-mudahnya orang bunuh. Anak bunuh ayah sebab nak harta cepat. Ayah bunuh anak sebab nak harta anak cepat. Kalau tak diletakkan perkara ini, tak ditegaskan perkara ini, maka akan berlaku pembunuhan sewenang-wenangnya hanya kerana nak harta. Sebab terhalangnya yang kedua, berlainan agama atau murtad. InsyaAllah kita akan sambung ya. Kita buka soal jawab. Kalau ada soal jawab. Ya. Adik-beradik yang lain nak bagi dekat dia, boleh ke tidak? Okey. Konsepnya begini tuan-tuan. Harta kita, ini telefon saya. Waktu hidup milik siapa? Milik saya lah. Tetapi hakikatnya bukan milik saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tiap-tiap sesuatu itu datang daripada Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Bila saya mati, telefon ni siapa punya? Allah balik, kembali balik. Dan Allah yang bagi kepada waris-waris kita, waris-waris saya, melalui faraid. Bila terkait dengan halangan, dia membunuh, maka dia terhalang dan dia dianggap tidak wujud. Waris tadilah yang membunuh, maka harta ini akan dibagikan kepada waris-waris yang berhak yang lain. Dah selesai bab faraid. Waris-waris yang lain kesian dengan adiknya ni yang dikatakan sebagai pembunuh tak sengaja, menyebabkan kematian ayahnya. Nak bagi boleh tak boleh? Boleh, sebab dah terkeluar daripada faraid. Itu dah jadi hak daripada kepada waris-waris yang lain. Dia dah dapat mengikut faraid sekian. Yang ni nak bagi, yang ni nak bagi, silakan, harus. Sebab dah jadi milik. Asalnya halangan tadi dalam konteks faraid. Selagi mana belum selesai faraid, pemindahan hak tadi, selagi itu terikat dengan hukum faraid. Bila dah diserahkan kepada waris-waris yang sepatutnya dan layak dapat, maka terpulang pada waris tadi nak gunakan duit tadi untuk apa pula? Dia nak bagi dekat orang lain ke? Dia nak sumbang sepenuhnya 100% dekat pihak masjid ke? Itu dah hak dia. Dia nak bagi kepada adiknya tadi yang dikatakan membunuh tidak sengaja, dia terhalang mewarisi harta ayahnya tadi, bukan daripada harta abangnya atau kakaknya yang nak bagi dekat dia. Faham ya? Jelas? Jadi tak ada masalah, boleh bagi. Cuma dari segi hukum, dia tak boleh mewarisi harta bapanya sahaja. Sama juga dalam perenggan yang terakhir tadi. Dia bunuh jiran, dia pembunuh. Yang mati ayahnya sebab kemalangan, dia boleh tak mewarisi harta ayahnya? Boleh. Sama tadi, dia bunuh ayahnya. Kalau misalnya kata adik-beradiknya mati pun, dia dikira waris juga. Kalau yang mati tadi tak ada anak, pergi kepada adik-beradik. Sebab dia bukan bunuh abangnya, dia bunuh ayahnya yang dulu. Jadi berhak mendapat. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ya. Okey, faham. Kira menantulah, menantu dan cucu. Ya, saya buatlah lakaran bagi senang faham, bagi mudah nampak gambaran. Ini si mati, dia ada beberapa orang anak. Ini lelaki, biasa lelaki saya bagi petak, yang perempuan bulat lah contoh. Okey, daripada anak yang lelaki ini, dia ada anak lagi, betul ya? Seorang lelaki, seorang perempuan contoh. Okay, yang ni dah mati dulu. Kakak ni faham ya? Yang ini mati dulu, kemudian barulah si mati ini mati. Adakah anak daripada si mati ini mendapat harta daripada ini ataupun tidak? Itu soalannya. Kira cuculah, cucu anak lelaki atau anak perempuan daripada anak lelaki si mati.
Tetapi anak ni tadi dah mati dulu, yang ada cucu. Dari sudut hukum faraid, cucu ini tadi terhalang daripada mewarisi harta si mati. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya anak-anak si mati ini tadi. Tetapi kita di Selangor, ni saya nak bagi tahu isu yang berkait dengan pihak mahkamah lah. Di Selangor, jawatan kuasa mufti bersidang, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam bersidang kali ke-83 pada 22 hingga 24 hari bulan 10 2008 telah memilih untuk mengharuskan cucu ini tadi mewarisi harta si mati mengikut syarat-syarat yang tertentu. Tetapi ini bukan automatik, kena dituntut melalui mahkamah syariah, dan tak semua negeri mengharuskan. Selangor mengharuskan cucu yang mana ayah atau ibunya mati terlebih dahulu, kemudian baru atuknya mati, maka cucu ini tadi boleh menuntut hak di mahkamah syariah, tetapi bukan atas nama faraid, atas nama wasiat wajibat namanya. Wasiat wajibat, istilahnya wasiat wajibat. Dia boleh mohon di mahkamah syariah, dan bahagian cucu ini tadi tidak boleh melebihi daripada 1/3 daripada harta si mati. Si mati maknanya atuknya lah. Dan kalau misal kata bahagian ayahnya kalau masih hidup lebih sedikit daripada 1/3, maka cucu ini akan dapat mengikut bilangan bahagian ayahnya. 1/3 banyak, contohlah. Tetapi ayahnya sepatutnya sikit, maka dia dapat sikit mengikut nilai yang sepatutnya ayahnya dapat. Kerana syaratnya terikat dengan syarat wasiat yang lain, tidak lebih daripada 1/3. Kalau misal kata arwah ayah si cucu ni tadi, ayahnya ni sepatutnya dapat lebih daripada 1/3 mengikut faraid. Kalau dia hidup lah, kita anggarkan dia hidup, dia dapat lebih daripada 1/3, maka cucu ini tadi tak boleh lebih daripada 1/3, ambil maksimum 1/3. Selebihnya diberikan kepada waris-waris yang lain. Jelas dia? Wallahu a'lam. Sebab dia terkait dengan undang-undang. Dari segi hukum faraid, kalau tak ada silap saya, di Terengganu tak boleh. Terengganu tak ada dibenarkan. Maknanya kalau cucu memang terhalang langsung, tak boleh mohon. Tetapi kita di Selangor, 4 buah negeri, saya tak ingat negeri lain, Selangor boleh, tetapi bukan atas nama faraid. Dia kena tuntut di mahkamah. Pastikan tuntutan itu sebelum faraid, sebelum urusan faraid oleh waris-waris yang lain. Kalau dah lepas faraid baru nak tuntut, payah dah. Kena tuntut sebelum daripada urusan faraid berjalan. Sama juga dalam hal isu harta sepencarian. Ni pun perempuan suka dalam bab harta sepencarian. Sebab dia boleh tuntut di mahkamah syariah. Contoh, dia hidup dengan suaminya 10 tahun. Dia tak bekerja, dia sebagai suri rumah sahaja. Suaminya mencari harta, kerja, dan dia di rumah menguruskan hal ehwal rumah tangga. Lepas 10 tahun suaminya meninggal dunia, dia dapat faraid, dapat. Kalau si mati ada anak, dapat 1/8. Kalau si mati tak ada anak, dapat 1/4. Tetapi dia juga boleh mohon di mahkamah atas nama harta sepencarian. Walaupun harta sepencarian itu daripada usaha suaminya 100%, dia ada hak, tetapi bukan secara automatik, kena dituntut di mahkamah. Kena tuntut di mahkamah, dan mahkamah yang putuskan. Dan semuanya itu bukan mudah. Bukan mudah, sebab semuanya kena lampirkan bukti-bukti pemilikan harta ini dengan sebab apa. Apa jasa isteri ni tadi menyebabkan suaminya boleh mendapat harta ini. Dia kena mengemukakan bukti-bukti yang kukuh, barulah pihak mahkamah putuskan sama ada dia berhak menuntut wang ataupun harta sepencarian ataupun tidak. Allahu a'lam. Last soalan kalau ada.
Kalau tak ada, soalan tadi tulis sini. Si mati bujang, ada adik-beradik, seorang lelaki, 2 perempuan. Semasa hidup yang jaga adik perempuannya, semasa hidup dia bagi hartanya pada adik perempuan dan anak saudara yang jaga dia semasa bagi tiada saksi lain. Okey, semasa bagi tak ada saksi. Jadi bagaimana keadaannya? Cara mudah, kalau jawapan mudah kena rujuk pihak mahkamah syariah. Cuma dari segi hukum, yang ini termasuk dalam faraid ataupun tidak? Tidak. Kerana pemberian tadi semasa hidup. Bila kata pemberian semasa hidup, ia dikategorikan sebagai hibah. Pemberian si adik ini tadi kepada si bujang ini tadi kepada adiknya yang menjaga dia. Sebab tu tuan-tuan, kita ini kalau boleh ada setiap seorang fail faraid masing-masing. Tak ada fail pun, sekurang-kurang kita tahu kalau aku mati nanti siapa waris aku. Kalau aku mati nanti setiap waris yang dapat ni berapa bahagian dia. Supaya apa? Supaya kita boleh merancang harta kita. Banyak kes yang berlaku bila syariat bertentangan dengan emosi. Contoh, ini kisah benar. Seorang perempuan berkahwin dengan lelaki yang bukan warga negara. Tak sampai setahun, perempuan ini mati. Maka suaminya dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum nisfu. 1/2. 1/2, bukan sikit. Perempuan ni tadi habis belajar, daripada mula kerja berbelas-belas tahun, kumpul harta beratus ribu, mungkin juta. Kahwin dengan warga negara luar yang mungkin di kalangan ahli keluarga tak berkenan. Tiba-tiba tak sampai setahun meninggal dunia. Agak-agaklah kalau tuan-tuan sebagai ayah kepada si mati, sebagai ibu kepada si mati, nak bagi tak separuh dekat suami dia? Geleng kepala. Muslimat geleng kepala, tak bagi. Sebab kita dah tak berkenan dengan menantu tu. Tak kenal, tiba-tiba dia dapat separuh harta. Ini maksudnya emosi bertentangan dengan syariat. Dari sudut syariat, suami tadi ada hak mendapat 1/2. Walaupun selepas 5 minit pernikahan, aku terima nikahnya si Pulanah bin si Pulan dengan mas kahwin RM300 tunai. Juru nikah kata, taksi, sah. Meninggal dunia terus. Dapat dia 1/2. Tak syarat kena bersama dulu. Tak syarat kena jima' dulu. Yang ini berkait dengan iddah nanti. Tetapi pewarisan dia dikira waris selepas ijab kabul. Agak-agak tuan-tuan sebagai ayah, sebagai ibu nak bagi tak separuh? Nak bagi punya. Jenuh nak pujuk mak ni tadi, nak bagi tahu mak, ini bukan harta kita. Ini bukan bahagian kita, ini bahagian abang long. Walaupun kita tak suka dia, kita tak mengaku dia menantu, dia adalah waris kepada kakak kita. Dia adalah waris kepada si mati. Wajib kita bagi 1/2 kepada suami si mati. Jadi bila kita tahu kalau aku mati nanti berlaku macam ni, kita rancang awal-awal. Rancang awal-awal sama ada dalam bentuk hibah, kita bagi siap-siap masa hidup, ataupun kita buat wasiat. Wasiat kalau boleh biar ada hitam putih. Sekarang banyak firma, syarikat-syarikat takaful. MAIS sendiri pun dah ada. Pergi di MAIS, cakap saya nak buat wasiat kepada bukan waris saya, menantu saya. Ini pun sama juga menantu. Kalau kita anak-anak semua lelaki, contoh kita tua, sakit, uzur, agak-agak anak-anak lelaki yang jaga ke menantu kita yang jaga? Menantu yang jaga. Suka tak suka dialah yang jaga kita, yang jaga makan pakai kita, yang jaga cebok kita apa semua kalau kita lumpur dan sebagainya. Bila kita tahu dia ni bukan waris, tak dapat harta kita,
boleh kita nak bagi masa hidup, sama ada nak wasiat ataupun nak hibah. Ini hikmah bila kita tahu awal, tahu tentang faraid. Kalau aku mati nanti semua waris dapat sekian, yang ni tak dapat. Sepatutnya kita nak bagi, kita anggap dia dapat tapi tak dapat. Sama juga dalam hal anak angkat. Anak angkat kita tak ada beza-bezakan, semua anak macam anak sendiri dah. Sayang kita dekat dia macam anak sendiri, tapi dia anak angkat. Bila kita mati, dia tak dapat faraid, dia bukan ahli waris. Kalau kita tahu, kita boleh bagi wasiat, siap-siap. Kita boleh bagi hibah, siap-siap. Long, kalau mak dah mati nanti, gelang tangan ni nanti bagi dekat adik kamu. Dia anak angkat mak, baru tahu masa tu anak angkat. Tak apalah, sebab tahu hukum, tahu kaedah pembahagian tu. Jadi sebelum dia mati, dia wasiat siap-siap supaya anak angkat ni tadi dapat juga. Dan anak angkat inilah, menantu inilah yang mungkin banyak berjasa kepada dia waktu dia sakit, waktu dia hidup, yang jaga makan pakai dia, yang cebokkan dia dan sebagainya. Jadi nak menghargai itu dengan cara hibah atau wasiat semasa pemilik harta masih hidup. Kalau tak tahu, pun meninggal dunia, anak-anak wajib mengikut faraid. Nak takharus cukup 3 syarat, silakan takharus. Nak bagi sama rata atau muafakat, silakan, tak ada halangan lagi dah. Yang penting kena tentukan dahulu berapa bahagian mengikut faraid, kerana ini adalah faridatan minallah, nasiban mafruḍah, ketetapan daripada Allah dan hukumnya adalah wajib. Jangan sampai kita membelakangkan tuntutan syariat. Jangan sampai kita belakangkan ketentuan yang ditentukan oleh Allah dalam urusan faraid. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.